are the two. But if you can see here, A and B is one set talking about project planning, and C and D talking about a set about Gantt chart. Alright, so it is a set, and then lastly, so kita ada 3 part sebenarnya. Part A, part B, and part C. Alright, okay, let's move on project planning. This is very nice presentation slide. Memang cantik, saya suka lah. Oh, okay, so there are a lot of things going on here. First of all, let's look at the definition of project planning. This is what I asked you, and so maybe awak dah buat start group discussion, I'm not sure. Maybe ada yang tak buat lagi, ada yang dah buat, ada yang dah start. But if you notice, project planning is more about you know what you have to do, all the tasks, all the activities that you need to do. So ada task A, task B. Okay, mula-mula kita buat apa? Next kita nak kena buat apa? So we have activities yang kita kena buat untuk jadikan projek tu berjaya. But we don't just list out the activities that we need to do. We organize the activities in a manner. How we organize it? Adakah kita buat tunggang langgang? Okay, you want to prepare, your planning is to prepare yourself for PSPM 1 nanti. Untuk PSPM Subject Basic Civil Engineering 1. Okay, so what is your planning? Adakah kita katalah aktiviti, awak pun buat senarai aktiviti apa yang awak nak buat. Kena buat group discussion, kena buat revision and so on. Tiba-tiba awak organize, awak susun kan, awak dah tahu aktiviti-aktiviti tu. Awak susun, ambil PSPM dulu. Kemudian baru awak buat revision. So it doesn't help you to achieve the project objective, which is you want to get good result in PSPM 1. Ataupun you want to get 4 flat in PSPM 1 for Civil Engineering 1 subject. Itu awak punya target kan. Jadi it's about organizing the sequence of your activities. Your activities that to help us achieve the project objective. So any project without objective, it doesn't really any good value. Okay, so any project mesti akan ada objektif. Awak buat yang projek awak. Semalam kita sebut 3. Okay, so 3 projek tu kalau awak sekadar nak buat je, bagaimana melepaskan batuk di tepi tangga, so just for the sake of saya dah suruh, kita plan je lah. So then it wouldn't become a very good project. So a good project, you need objective. Apa yang awak nak capai? Silaturahim. Apa yang awak nak capai? Meraihkan apa? Macam tu. So something like that lah. So you have to know what are the objective. Berapa contoh objektif boleh jadi macam dari segi cost. Okay, we want to make sure this project complete within the budget of RM RM100 saja contoh. Or within the time of 2 weeks only. Within the time of 8 AM to 9 AM only. 1 hour only. So that is one of your objective. So objektif boleh jadi banyak So if you notice here, when I say organizing work activities, you have to identify and define what are the activities. So saya kata dia lah, saya sebutlah aktiviti-aktiviti tu kan. Tapi what activities? Which activities? How do you know that the activities that we need? So that's why you have to identify what activities that you really need to do and define what you have to do. Define apa yang awak nak kena buat. Apa scope dalam aktiviti tersebut. Okay? So that is one like the main definition of project planning, but let's look at more detail. When project planning is a part of project management, so of course it's a part of project management, which includes operations such scheduling. So ada scheduling, relate to the use of Gantt chart to monitors and subsequent report. So why do we need? Kenapa kelas? Okay, awak saya tahu each one of you pernah buat jadual belajar ke, jadual time SPM dulu you buat jadual belajar. Time dalam kelas you all sama-sama buat jadual duty roster dan sebagainya. So let me ask you class. Why do you need jadual? Jawab. Untuk pastikan masa kita lebih tersusun. Untuk pastikan masa kita lebih tersusun. Macam mana awak pastikan masa awak tersusun? Bila kata memastikan? Okay, lebih teratur. Buat perkara yang lebih penting dulu. Okay, so maknanya awak tahulah apa aktiviti awak. Okay. Alright, thank you very much. That is actually good point. So to stay organized, lebih teratur. So basically we know what's important, what's not important, how much time we have to spend for this activity and what not. Okay, right. But actually there is the most important thing yang ini ramai yang tak buat. And I'm really sorry to say this, especially Melayu.
That's really memang yang paling. Orang Melayu ni, I'm sorry yes, I know they have Chinese. I'm not sure kita ada Indian tak. Tapi I think we don't have any Indians. We have Chinese and then kita ada Melayu. And I have to say this because this is about me as well. Not trying to be racist but trying to get you to reflect ourselves. So orang Melayu ni, bak jadual menghasilkan jadual dia lah nombor satu. Dia lah pakar. You can just ask yourself. Yang paling lawa orang Melayu lah. Yang paling cantik, yang paling besar, kecil semua, apa susunan ketelitian dia, orang Melayu lah nombor satu. What we are weak on, but most of Malay lah kan. Saya saja sebut ni supaya kita kata orang, apa rasa ni kan. So supaya awak segar sikit Jumaat ni. One thing yang masalah kita ialah kita tidak pandai gunakan jadual tu untuk to monitors and report progress. We don't use schedule for that. We just want to have, kita ada schedule, kita dah nampak dah apa nak buat. But we don't use that schedule to help us to check whether we follow ataupun tidak jadual tu. Mungkin kita buat tick ke tak tick ke. Kita komen tak jadual ni apa kita buat. Kita buat ni lah. Dan dalam kerjaya kita kena report progress. Maksudnya dalam kerjaya you have schedule that the company have provided. All the managers, all the high ups dah buat schedule planning yang mana dia akan bagi awak, dia akan minta awak ikut dan dia akan pastikan awak ikut, dia akan monitor, tengok ikut tak, tally tak. And then dia akan buat report progress. What is report progress? Okay, so imagine this is your tengok sini, yang belah kiri ni saya letak satu bentuk graf. So this is your time. Dia pagi pukul apa, bangun pagi pukul 5 contohlah kan. Habis tidur pukul 12 PM contoh. Okay. So this is your activity lah. So activity apa. Contohlah ni contoh graf saya bagi nampak dalam hidup awak. So supposedly awak kena buat ikut sequence lah. Naik pukul 8, 9 dan akhirnya last kali program tidur. Ni maksud tidur lah. Ini activity tidur. Okay. But what actually you did is this one. Ini yang sepatutnya kalau ikut schedule. Awak dah buat schedule lah, cantik dah mantap lah. Tapi this is what you really did. Bangun lambat, start lambat, lepas tu baru nak pergi kelas, atau baru nak study sikit, atau kemudian tidur pukul 3 pagi. Contohlah. So, you have schedule, awak ada jadual, but awak tak ikut jadual tersebut dan tak tally langsung. Tak capai matlamat yang awak nak pada aktiviti-aktiviti yang awak dah set sebagai jadual tu. So, what do you think? This is good or this is bad? Very, very bad. Very, very bad. Okay. So this is what I say. Many people, especially when I say Malay, ramai kita yang ada jadual yang hebat-hebat. Kita dah ada jadual cantik dah. But we don't compare. Kita tak latih diri kita untuk reflect. Okay. Untuk To reflect ourselves. Tengok, ikut tak? Kita yang aktiviti ni betul tak? Ikut sepatutnya 2 jam tak? Patutnya sejam tak? So this is what we lack of, which is we do have good schedule, but the main point of scheduling is to monitor. Nak check kita follow tak follow dan kita report progress. So kalau you kerjaya tadi, kalau dalam bidang kerjaya, you kena hantar report dekat you punya majikan. Apa yang you buat. So majikan akan tengok balik. Tally tak tally. So dalam ini, in report progress ni, inilah pentingnya untuk scheduling. Alright. So what basically, as I said, it involves creating set of plans to help guide the team through execution. So another thing, why do we need project planning? So what is actually project planning? What does it do? Selain daripada scheduling, kita tahu aktiviti apa nak capai objektif. Okay, the other one is, okay, this planning will be the reference. Not only for you, kalau awak sebagai majikan lah, contohkan awak ialah bos. You have your own syarikat. But this planning, when you make planning, not just to help you sebagai seorang majikan, but you have to know, ramai lagi pihak yang akan merujuk kepada perancangan tersebut. Kenapa dia nak tahu? So, supaya kalau yang lain tak tahu, awak sembang kencang macam mana pun, tapi dia tak tahu apa yang awak nak capai, ataupun apa yang kena buat, dia tak boleh kata apa. So, everybody is going to, so this project planning, ataupun the set of plan-plan awak ni, perancangan-perancangan awak ni, akan menjadi guidance untuk semua orang, untuk semua team awak tu. Just like in your cases. In your cases, when I ask you to do jamuan, untuk buat sukan, pertandingan, kemudian untuk buat program motivasi,
So kalau awak tak create project planning yang proper, yang ahli tumpulan awak tidak dapat menjalankan tugas mereka. Mungkin ada AJK ni, ada yang akan uruskan makanan, ada yang akan uruskan buat poster, ada yang uruskan untuk buat pendaftaran, ada yang uruskan untuk dapatkan kewangan. So kalau dia orang tak tahu project planning, what's your planning, what we have to do, what we shouldn't do, kita akan jadi kelang kabut. So that's why another thing about project plan, so it involve creating set of plan to help guide the team through execution. Execution tu pelaksanaan, and closure phases untuk penutupan, untuk mana pengakhiran lah of the project. Okay, sebenarnya dalam konteks engineering, closure ni has a bigger meaning, tapi saya akan cerita kemudian nanti. But closure it has a bigger meaning than yang awak bayangkan lah. Okay, penutupan, macam tu je lah, tutup buku. When we're talking about construction, penutupan is not very simple lah, memang susah. Alright. The plans created during this phase will assist the team to manage time, cost, quality, changes, risk and related issues. So ini benda yang kenapa kita ada project ni, kita nak ambil kira beberapa faktor seperti ini. Okay, so let's look at, okay, yang ni you don't have to go through about the step, tapi saya nak bagi tahu awak je. Yang ni, this is not a part of your, that will be covered in your exams. Okay class, cuma it's good to know. Janganlah sebetulnya awak kata tak yalah lantak situ. But this is not just good to know. This you going to see this again once you become like a leader in any project. Nanti awak jadi kat universiti ke, awak jadi you terlibat dalam persatuan ke, or when you work and your boss akan judge awak, akan siapa nak bagi naik pangkat ni. So siapa yang akan naik pangkat yang biasanya akan diberikan position yang tinggi ataupun diberikan peluang untuk kenaikan gaji yang lebih tinggi? Siapa yang biasanya? Who do you think? Siapa yang awak rasa kalau awak bekerja, awak masuk, you ada berapa orang ni? 23 orang, 22 orang dalam satu kelas. 23 orang ni, 22 orang awak ni, you masuk satu company yang sama, you bekerja. Dan bos akan naikkan gaji awak dan akan berikan awak position. Tapi as you may know, okay, ada yang jawab tu. Thank you Intan. So as you may know, ada orang position tak banyak. Kenaikan gaji pun terhad sebabnya company ada kemampuan tertentu saja. So siapa yang akan dipilih? So macam ni Intan kata orang yang pandai organize. Ada tak lagi pendapat yang lain? I'm talking about if you are engineer lah, you are going to become engineers. Actually is applicable also to other profession as well, but tapi saya nak fokus pada engineering. Awak yang kerja. Okay, what do you think? Will the boss give you high position because awak dapat 4 flat time metric dan dapat first class masa buat degree? Now you work, after 2 years awak nak, bos nak naikkan pangkat seseorang, salah seorang daripada awak ataupun 2-3 orang daripada kumpulan awak ni. Dia kata, okay kita nak naikkan pangkat sebabkan kita tengok siapa yang dapat 4 flat tu hari. Are you agree with that statement? Are you agree that the boss will do like that untuk menentukan siapa akan naik pangkat? No, it's a big no. Aida dah jawab dah. It's a big no. Alright. So then what's next? Yang paling pandai. Dia pandai buat design. Dia cepat lah. Dia buat design cepat, dia buat kiraan cepat. Okay. This kalau itu skill awak, sebab skill awak tu, yes. Of course that will be one of the added value. Okay, ada jawab tu. Nazrina pun dah jawab. Intan pun jawab juga tentang orang yang pandai organize. Yes, betul. Tapi kalau awak sekadar tingkatkan kemahiran awak lebih terror, design lebih cepat, awak lagi canggih awak punya design awak, itu bagi peluang awak untuk dapatkan duit yang lebih. Yes, dia betul. Dapat bonus extra, tapi bukan kenaikan pangkat. Okay, ataupun bukan untuk naik jadi seseorang yang lebih tinggi pada level. Tapi what they are looking for is a different trait. Is another level, which is about your ability in management ataupun in organisation. Your ability, your contribution to the organisation. Contohnya awak punya planning, awak buat projek yang planning yang betul, tepat, awak pastikan orang ikut. Awak mampu pastikan orang bawahan awak ataupun pekerja-pekerja bersama dengan awak ni dapat buat kerja yang terbaik, bagi yang terbaik dengan kos yang rendah, dengan masa yang cepat, lebih cepat daripada yang kita dah harapkan, dengan kualiti yang cemerlang, mana projek tu tak ada masalah. Those are the things yang penting masa awak career. But those things is what this thing yang saya kata ni, project planning, organisation, management ni, inilah yang ramai daripada kalangan pelajar engineering
Termasuklah saya pandang rendah, tetapi bila dah bekerja baru menyesal. Oh, menyesal aku tak fokus pada project planning. Okay. So I was lucky in my classroom saya tak bagi perhatian sangat pada management, tapi out of class saya terlibat dalam organisasi. Saya buat NGO, saya ialah presiden pelajar. Saya terlibat dengan masa saya kat UK pun saya terlibat dalam platform Siswa Islam Malaysia, UK dan Ireland. Saya cover seluruh UK dan Ireland. Kita orang ada 500 lebih orang ahli dan lebih pada 1,000 orang volunteer. And I was the co-founder. Saya ada 2 orang co-founder. I was one of the co-founder and then saya presiden untuk 2 tahun berturut-turut. And banyak lagi lah, saya assignment officer, saya terlibat dengan saya project program director, saya buat modul, saya jadi MC dan sebagainya. So even though I didn't really give my attention during my management class, my financial class, which is really not good, tapi I did get some of the skill and ability masa dalam program-program. So pastikan kelas, ini nasihat saya, when you are pursuing your career life, make sure masa you belajar ni, try as much as possible involve, especially dalam kelas kita belajar management ni, kemudian dalam apa saja peluang untuk awak tingkatkan kemahiran awak dalam management. Okay, awak takkan faham selagi awak tak diuji dengan kejadian-kejadian seperti contoh. Contohnya, tiba-tiba tim awak senyap. Awak dah projek ni nak start ni, tiba-tiba bahagian dia, orang contohnya ada bahagian orang bahagian kewangan. Dia bahagian apa? Dia bahagian penyediaan bahan contoh. Dia hilang, dia senyap, kontak tak dapat. What you have to do? How you manage this? Ataupun dalam tengah-tengah aktiviti tu, dalam you punya projek-projek yang you tengah jalankan ni, ada 2-3 orang ni bergaduh. Ada pertengkaran dan tak nak bekerjasama. What you gonna do? You're not going to get this during lecture macam saya bagi ni, kita perbincangan kita pada tutorial ni. Or you're not going to get that masa dalam kelas awak sembang-sembang, tak ada. The only way you can dalam kelas sebab awak kenal-kenal, jadi awak boleh lah macam gaduh sikit. Boleh lah kan. Tapi kalau macam benda yang awak tak kenal, orang yang jauh. Okay, when I was in the UK dan Ireland, saya cover UK dan Ireland. Maksudnya bila mesyuarat, memang kami buat mesyuarat online daripada orang yang jauh-jauh. Seorang dekat, ada yang dekat Malaysia, ada yang dekat Mesir, ada yang dekat Jordan, ada yang dekat UK dan UK pula, ada yang dekat Ireland, ada yang dekat London, ada yang dekat Manchester, ada dekat Sheffield. So how you manage these people? Lagilah pening. Okay, so it is important for you. Macam saya kata, dia tak masuk dalam exam, tapi it is really much the value is much more important for you to know. So this is what we have to do in project planning. Number 1 is to make scope statement. Okay, kemudian procurement planning. Bukan. Sorry, this one. This one is number 1. Preparation of the work breakdown structure. Okay, sorry. Ini bukan step. Ini benda yang kena buat. Excuse me, ini bukannya sekadar ini benda yang kena buat dalam project planning. Dia tak ada percaya. Ini semua berlaku serentak ni. Dalam awak punya project planning kena ada scope statement, kena ada procurement planning, kena ada preparation of the work breakdown structure, quality assurance plan, project scheduling, risk management, project resources, communication plan. So I'm not going to get through everything here, tapi saya akan, itu awak boleh baca nanti, but saya akan bagi contoh. Macam scope statement tadi, awak kata contoh, you buat project management. Saya tukar warna pen sekejap. Okay, scope statement awak, contohnya awak kata in your project planning, the first thing yang awak nak buat, awak nak kena ada pecahan-pecahan aktiviti lah. Okay, pertama sekali, buat apa ni, dapatkan bahan, ambil tahu kat mana, dapatkan information kat mana nak beli barang. Contoh nak buat jamuan, nak beli barang kat mana. So number 1 is about beli barang lah, bahan-bahan. So number 1 is apa ni, step pertama, identify where to get items. Okay, kemudian nak beli bahan apa, list of, senaraikan barangan. Contohlah kan, it's loading lah. Yeah, and blah 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 and so on. Awak buatlah aktiviti awak, scope awak kan. So, scope statement is about define. Okay, perlu tak masuk dalam ni? Ke just letak, okay, sediakan bahan. Dalam bahan ni ada pecah-pecahan lagi. Tak apa, boleh kat macam tu. So, you have to make your scope statement clearly, so everybody understand. Dan ada
mesti kena ada dia punya matlamat dia. Di setiap statement scope statement tu kena ada apa dia punya capaian. Apa nak okey, kata identify where to get items, to get bahan-bahan yang awak nak beli. So macam nak tahu ni dah capai. Macam nak kita boleh kata kita dah tick, ni dah buat. Apa dia? So mesti buat sebelum sekian-sekian. Due date dia sekian-sekian. Okey, kena ada at least 2 kedai ataupun 3 kedai yang berbeza. Senaraikan harga, contoh harga. So okey, baru capai matlamat. So kena memang detail. Memang scope statement dia detail. Okey, procurement planning ni contohnya. Okey tak beli barang-barang tersebut. Contohnya procurement planning ni actually procurement ni lah benda-benda yang awak kena buat. Dia kalau dalam kes kejuruteraan, dalam kerja-kerja kejuruteraan, engineering work especially in construction, civil construction, design and construction, procurement planning is about isi kena submit borang-borang kebenaran. Macam awak ni kertas kerja lah, kena sediakan kertas kerja. Siapa yang akan sign untuk dapatkan bajet? Mungkin pengarah ke, mungkin pensyarah ke, siapa yang terlibat dengan awak lah. Okay, mungkin ketua kelas kena sign juga ke. So kena siapkan kertas kerja. So procurement is about kertas kerja lah. Tapi dalam engineering punya scope, dalam bidang kerjaya engineer, dia melibatkan banyak pihak yang awak kena dapatkan approval. Okay, hantar design, approvekan setiap satu tu. Oh, JKR dah approve, baru aku approve. Macam itulah. So ada procurement planning. So kena ada plan lah, kena tahulah barang apa nak kena isi, bila nak kena isi, bila nak kena hantar, bila nak dapatkan balik, bila nak follow up. So do procurement. Kemudian preparation of the work breakdown structure, yang ni lebih pada pecahan lah dari segi siapa pekerja dia, siapa yang akan buat. So breakdown structure, hari apa nak kena buat. So kita lebih pada scope tadi tu lebih meluas. Yang ini lebih kepada penyediaan yang lebih kecil. Perlu ada kenderaan tak? Perlu ada duit tak untuk panggil petty cash. Nak pergi cari tempat-tempat ni, nak kena survey, nak kena ke tempat ni kena naik taksi, kena naik bas ke, nak tengok tempat tu baru tahu kat mana kan. Ataupun nak Google, kena ada data, contohlah. So you have to prepare. Ataupun nak bertanya orang ke, mungkin lah. So you have to prepare lah. Quality assurance ni mungkin awak tak nampak sangat, tapi quality assurance ni ialah macam nak pastikan kualiti awak tercapai. So ini ada feedback form, kena sediakan feedback form, kena ada interview ke, kena ada testing punya, ada buat testing, kena ada plan lah, bukan testing tapi planning dia. So kita kena ada machine untuk testing. Contoh kalau engineering punya field lah. Macam awak mungkin adakah setuju? So that is your quality assurance. Setuju maknanya okey tu, saya tahu lah tempat tu, contoh nak kenal pasti tempat mana nak beli kan. So kalau saya kata okey, kira okey lah. This is one of quality assurance. Ada lagi pecah-pecahan ni awak boleh tengok lebih detail. And project scheduling ialah untuk tentukan apa nak buat secara lebih terperinci. Hari ini buat apa, week ni buat apa, ataupun tarikh ni kena ada apa, kena ada pecahan. So mungkin awak tak nampak dari segi mungkin awak punya for your level, mungkin awak tak nampak. Tapi dalam kerjaya yang engineering, as example, let's say a building construction. So how do you know, like normally untuk bangunan 10 tingkat berapa lama masa diperlukan untuk siap projek tu? Anggaran awak. 2 tahun. 2 tahun. Oh lama. Okey lagi? 2 bulan lah. Kita ambil bangunan office lah kan, contoh. Tak adalah besar sangat, besar lah. Okey, 2 bulan? 6 bulan. 6 months. Okay, so depends lah pada sizing dia sebagainya kan. So itu benda tu terlalu subjektif. Tapi yang kebiasaannya kalau lebih kurang 10 tingkat ni, it takes about 1 to 2 years. Okay. Awak akan nampak construction dia 6 bulan je. Construction dia 7 bulan je. Tapi jangan ingat, project scheduling dia tak boleh ambil kira daripada project construction je start. Dia kena daripada level of ni, project planning sampailah closure. Sebelum dan closure. Sampai closure. Dan closure tu yang agak lama sebenarnya. Hampir sama lamanya dengan construction phase. Nanti saya akan cerita kemudian lah. Saya tak dalam skop awak, jadi saya tak nak cerita lebih detail sangat. Nanti lama sangat. But actually closure is lebih lama daripada, kadang-kadang tu lebih lama daripada construction itself. Kalau dari segi civil engineering work lah. So kat sini lah semua kena masuk. So biasanya sampai cecah 2 tahun. Walaupun nak tengok kerja dia, saya tengok kerja dia bangunan tu 6 bulan dah siap dah. No, you have to kena ambil kira daripada awal sampai lah akhir. Kemudian risk management. Okay, risk ni ramai yang akan salah faham. Oh, risk management is about safety je. Okay, I know lah. That is what you gonna think about when I say risk management. But risk management can have another thing like, what is the risk in term of economy?
Ada tak manage risk dari segi kesihatan? Dari segi masa? Contohnya contohlah saya bagi contoh kan. Awak buat construction, tadi kan Tuhan berlakunya banjir ataupun hujan yang teruk, banjir kan. So kat situ akan menyebabkan kerosakan, so, of course lah. Kemudian akan menyebabkan masalah dari segi duration of the project akan bertambah lah. Sepatutnya siap 2 tahun jadi 3 tahun. Jadi apa macam mana awak nak hadapi benda tu? So kena ambil kira lah. So risk management ni nak kena ambil kira apa yang kita boleh prepare sebelum benda tu berlaku. That's why you need to know what are the risks. Okay? Mungkin contohnya tahu situ ada masalah, jangan guna site tu, pergi tempat site lain. Kena ambil kira apa tempat yang strategik, yang selamat dari segi banjir, tak selalu hujan sangat. Okay? Alright, so project resources. Antara risk management yang saya ingat yang antara yang company saya buat iaitu untuk construction kita banyak ambil pekerja asing. So antara masalah pekerja asing ni ada 2. Siapa boleh teka agak-agak? Masalah pekerja asing ni. Oh, ini racist ke rasa? Tak racist pun. Siapa yang boleh agak-agak? Mungkin mak ayah dia pernah kerja construction ke ataupun engineer ke? Pernah tahu ke? Pernah tengok ke? Pernah dengar orang mengadu ke? Siapa tahu biasanya apa masalah hire pekerja asing ni dalam kerja pembinaan? Masalah pembayaran. Masalah pembayaran, dia tak bayar dia lah. Tak. Dia macam juga tak. Ke dia minta dia minta bayaran lebih tinggi? Dah. Okay, something like that. Okay, lagi ada tak lagi? Yang lain, come on, be active, be proactive. Tembak je, tak kena pun. Mungkin awak dah masuk MEP kan? Mungkin awak dah belajar tentang, ada orang belajar auditory, ada belajar visual. So mungkin awak bertanya tu akan lebih membuatkan awak ingat. Awak berkongsi pandangan. Okay, come on. Tiada education. Tak ada uneducated. Okay, tak ada educated. Jadi susah nak handle dia orang. Kerja tak ikut masa. Okay, yang kerja tak ikut masa tu almost quite close. Tak ada. Yeah, Syahir, that is one main point. Bukan tak ada pasport, tak ada permit. Dia tak ada permit untuk bekerja atau pasport samalah. Okay. So number 1, kebanyakan mereka ni kerja dia tak ada permit. That is number 1. Jadi masalah kita ialah kita still ambil juga. Kita still ambil haja-haja juga walaupun kita tahu dah dia tak ada ni. Sebab apa? Dia akan upah dia lebih murah. Do you know why pekerja asing tak nak dapatkan permit? Ada setengah pekerja asing tu tak suka dapatkan permit pekerjaan atau pasport. Do you know why? So one of the reason ni saya survey sama-sama dia orang lah. Saya tahu saya kerja dengan dia orang tak ada. Ni saya tanya kenapa tak daftar permit? Kalau macam ni kita tangkap kan dah bersalah kan. Kita pun nak ni. Maksud dia kata okey, kami boleh buat. Tapi syarat kat Malaysia ni nak daftar permit, nak daftar sebagai jadi pekerja kat Malaysia ni kena melalui ejen. Masalah dengan ejen pertama, ejen akan pegang pasport. Ejen akan bertanggungjawab untuk pegang pasport. Jadi bila pekerja pegang pasport, okey, kesan dia ialah dia orang senang diugut. Okey, sebab nanti padahal dia ada je, dia daftar je, cuma pasport kena sorok number 1, tapi sekarang dah kurang lah. Itu dululah kan. Number 2 ialah commission. Dia orang kena bayar commission dekat ejen. So siapa nak bekerja, nak jadi ejen pendatang asing, untuk pekerja asing, bukan pendatang asing, pekerja asing. Boleh lah masuk kat situ. Tapi kat akhirat nanti awak jawab lah kalau awak menzalimi hak mereka. So memanglah kena ada commission sebab dia orang yang uruskan awak. Segi tempat tinggal, kesihatan awak, daftarkan awak. Okay, mesti ada commission. Tapi kadang-kadang commission yang terlalu tinggi. Okay, dia orang pun nak bawa balik kat negara dia orang untuk nafkah keluarga dan sebagainya. Tapi bila commission tinggi sangat, dia orang katakan gaji dia orang lah kecil, 1,000 je, 1,200 ringgit. Lepas tu commission RM200 dapat balik 1,000. Bagi dia orang besar lah. Okay, so itu yang antara sebab dia orang tak nak. Tapi kalau dia orang bekerja underground, dia orang pergi datang Malaysia ni, mungkin dia orang datang dengan pasport tapi tak ada permit untuk bekerja. At least dia orang datang tu, dia orang bekerja, gaji masuk kat dia orang tu secara penuh. 1,200 dia orang dapat. So this is what we take for granted because we are locals and we think everyone just okay je kan. Semua orang okay je. Kenapa lah tak ikut ni lah masalah pekerja asing ni. Inilah orang asing ni menyusahkan kan. But we have never been in their shoes
and we talk too much, we just don't know what they have gone through. Okay, 200 ringgit may be small to us, but to them 200 ringgit is like 2000 ringgit to them, where they can do so many things for their family back in their country. Sepertinya antaranya ialah memberi pendidikan kepada anak-anak mereka, menjadikan rumah dan sebagainya. And that's why we have to always be respectful toward each other as long as we are human. Okay, number 2, saya sebut sini. Okay, ada sebut tak nak tukar kewarganegaraan. Okay, alright. Number 2 sebenarnya ialah mereka ni suka lompat-lompat sesuka hati mereka sahaja. Remember, diorang ni dah tak ada permit kan. Kemudian diorang bekerja. Jadi kalau diorang rasa tak nak dia rasa tak best saya kerja sini. Nanti tiba-tiba diorang hilang. Well, nampak je macam tak kisahlah. Okay lah, tak ada masalah pun. Masalahnya awak ada target, awak ada schedule. Sekarang ni pekerja awak patut buat, tak ada. Masalah sekarang ni awak kena cari pekerja lain pula. Don't that take time? Yes, it takes time. Ambil masa. Bukannya terus hari ni dia tak datang, esok dia dapat pekerja baru. Bukan. So that is another thing. Dan ingat nak ambil pekerja baru pula, nak kena ada sign, kena ada kena buat agreement baru, kena isi KWSP baru, kena buat itu yang ini. It's not a simple thing. Okay, it might take months to get new workers, which akan buatkan pekerjaan awak, you punya projek terkendala, delay. So banyak benda-benda yang kita kena tahu ni dalam not just become engineer. It's not just about you design, you calculate. No, it's about you understand. You have a good understanding about planning and management as well. Okay, kita tahu tidak kita punya project resources, kita kena prepare. Kalau perlukan lori, sediakan lori. Perlukan ni, kita kena tahulah kat mana nak, kena tahu kat mana nak sewa berapa ringgit dan sebagainya. So sinilah ada senai-senai dia. And then communication plan. So macam mana kita nak communicate dengan apa kita punya team kita lah. Ada arkitek, ada mechanical and electrical engineers, ada quantity surveyor, ada buruh dan sebagainya. Oh, tadi saya sebut tadi ada sebut tiada education. Silap saya itu hari saya dan ada seorang buruh ni lah, orang Indonesia. Saya tanya, "Bang, you belajar tinggi you belajar kat sana tak?" Dia terror gila. Gila lah. You ni saya tak rasa you belajar sampai mana lah? Saya tanya dia lah. Abang, abang belajar sampai mana level? Oh, saya belajar tinggi pak. Ui, tinggi. Saya kata, kesian lah dia. Inilah cabaran orang luar negara, apa yang dekat negara-negara yang susah ni. Diorang walaupun diorang ni level-level ada degree sebagainya. Dalam hati saya lah, diorang ni ada ijazah tapi diorang tak ada pekerjaan. Diorang terpaksa datang sini kerja sebagai buruh. Contohlah kan. Rupanya dia kata, saya belajar atas bukit pak. Atas bukit, atas pokok pak. Sangat tinggi. Lagi tinggi daripada bapak. Okey lah. So, tu lawak dia orang buat lah. Dia orang belajar tinggi. Tempat yang tinggi. So, kalau engineer nak cari pekerja tu, tak cari yang berkemahiran pun tak apa. Alright. So, actually, kalau you want to, ini bukan engineer sebenarnya. You cannot say, kalau awak nak hire pekerja, you cannot call yourself pekerja. Engineer. Okay. Paling kurang awak kena sebut professional engineer. So, professional engineer only yang boleh hire pekerja, bawahan dia. Number 1. Kedua, bila dah buka syarikat sendiri, maknanya dah ada nak hire pekerja, awak ada syarikat sendiri. So, kita tak panggil awak engineer dah. Kita panggil awak entrepreneur, usahawan. Which is very good. Kena ada ciri-ciri itulah. Sebenarnya, semua engineer kena ada nilai dalam diri dia, ciri-ciri keusahawanan. Awak kena ada target nak buat syarikat sendiri. Okay, anyhow. Awak dah syarikat sendiri, awak professional engineer, awak nak hire pekerja. So pekerja awak yang ni pekerja yang construction lah, saya ambil kira, sebab kalau kemahiran tu kalau saya ada engineer kena ada GE dan sebagainya, kena daftar dengan graduate engineer dan sebagainya. Tapi saya ambil kira dari segi macam buruh-buruh lah, pembina bangunan, buruh pembinaan. So kena tak kemahiran tinggi? Okay, memang takkan susah nak cari orang yang ada kemahiran. So what you have to do, you have to provide with latihan. So itu tanggungjawab awak. So kenapa wajib ke kena bagi tahan? Sangat wajib. Especially berkaitan dengan pekerjaan awak siap, projek awak siap, tapi tiba-tiba ada satu kes jatuh ke bangunan dan sebagainya, tak pakai PE, tak pakai protective equipment, perlindungan sebagainya, dan berlaku kematian.
So berlaku kematian automatik awak akan disiasat, dan sebab siasatan berlaku, segala progress kena stop. Now we don't know how much time, how long the investigation going to last. So banyak kat situ walaupun kata awak tak salah pun akhirnya, tapi disebabkan berlakunya itu 6 ke 7 bulan awak delay. That going to affect your menyebabkan duit. Dan ingat, pekerja kena gaji jalan. Jadi bukan sekat masa lambat delay, awak kena bayar pula lebih. So yeah, there's so many things yang awak kena ambil kira. So kita kena pastikan, kita tak perlu ambil orang yang berkemahiran, tapi kita kena pastikan pekerja kita bila bekerja dia berkemahiran. Macam mana? I don't care. You have to decide lah. Itu bawah mana? Bawah quality assurance. Mengambil pekerja yang berkemahiran. Mungkin itu sebagai awak punya quality assurance. Pastikan awak punya pekerja yang berkualiti. Okay. Wah, so seronok kan sebenarnya kan bila you belajar benda ni, bila you dapat relatekan dengan diri awak. So this is not just like a topic, a simple topic. No. This is you. This is what you are going to be. This is what you're going to be at. Inilah yang awak akan jadi nanti, dan inilah awak akan berada nanti. I don't know, mungkin awak tak nampak, tapi trust me, about 5 or 6 years after this, awak akan berada. Dan awak nanti bila awak dah berada dalam situasi ni, awak akan teringat kata-kata saya, dan awak akan macam betul ke aku kat sini lah, macam tu lah. That is very nice feeling lah. Okay, this is what things yang menghantui saya setiap tak sangka aku dah ada rumah sendiri tak sangka aku dah ada kereta sendiri. So I want you to feel that way as well. It's so satisfying, especially if you put so much effort on it dan dia berhasil. Tapi kalau awak malam-malam awak dapat, tadi Tuhan awak dapat juga kerja, awak dapat berjaya, awak dapat beli kereta, you don't really appreciate it because awak tahu awak dapat dengan cara yang mana-mana pun dapat. So it's not really, doesn't feel that good lah sebenarnya. Tapi kalau orang yang bersusah-susah, dia tahu dia bangun malam, dia tahu dia stay up, dia tahu dia menangis, nak mengalah, dia give up, okay, depression semuanya, tapi dia berjaya dia hadapi, itu yang terbaik. So ini penerangan saya dah terangkan tadi. Awak boleh baca lebih detail. So kalau berlaku kematian projek paksa kena berhenti sebab nak tahu punca berlaku. Yes, investigation by Board of Engineers Malaysia dengan polis dan pihak-pihak bomber dan sebagainya, pihak berkuasa. Investigation have to happen lah. Okay, mungkin awak tak salah pun, dia akan investigate siapa yang bersalah untuk diambil tindakan. Tapi whatever is the reason, the employer ataupun yang pihak yang menjalankan projek tu, dia akan terkesan lah walaupun dia tak salah. Sebab bila dah delay, macam saya katalah, kena do something else kan. Unless awak ada projek-projek yang lain. So sebab projek ni delay, satu lagi untuk cepat sementara projek ni tak buat, kita boleh fokus pada projek ini dan cepatkan habis, lebih berkualiti dan sebagainya. Jadi bila by the time yang ini dah habis, kita dah boleh start kerja balik, kita boleh bawa semua pekerja bawa ke sini. So itu, that is management. Nampak permainan dia? Uish, macam main chess rasa, macam Sun Tzu Art of War. Yes, this is war. Kita kena ada strategi, kena ada backup plan, kena ada 2 hala, kena ada 3 hala, kena ada 4 hala, kena ada backup plan B, C, D sampai Z. The more awak mengalami macam-macam perkara, awak akan terkejut kemampuan awak untuk management. Memang wow, memang awesome lah. Okay, bayangkan awak muda tapi awak punya otak macam orang tua. Itu maksud saya ialah awak sebab awak banyak pengalaman. So pengalaman dia tidak mengikut usia, dia mengikut apa yang awak libatkan diri awak. Lagi banyak awak terlibat, lagi banyaklah pengalaman usia awak. Okay. So I just want to share a success story with you. So saya antara yang dapat anugerah pengkhianatan cemerlang, which kat Kolej Motivasi Kejuruteraan Pahang tak pernah ada lagi yang dapat anugerah APC seawal pekerjaan 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun tak pernah lagi. Dan in fact kita ada pensyarah kita yang dah berpuluh-puluh tahun kerja dekat Motivasi Kejuruteraan Pahang masih tidak dapat APC, anugerah pengkhianatan cemerlang ni. Bukan saya nak bragging, saya nak bagi tahu because of those experience when I pay attention on project planning management, ini yang ciri-ciri yang dicari bila daripada seorang pekerja. How can they do it? Macam mana dia boleh bawa diri? Macam mana dia boleh kita bagi dia projek, jalan, semua jadi. Semua program jadi, semua jadi. Tak ada masalah dan semua laporan dia buat, dia nampak flow, dia tahu kenapa nak kena bagi tahu ni, kenapa tak perlu tanya pun. So one method yang saya buat, yang ni saya boleh cerita kat awak. Bila saya buat projek, macam kita ada aktiviti-aktiviti ke sebagainya, ada masalah. So this is my way. Saya pensyarah biasa, saya pensyarah pelaksana. Panggilnya kerja saya kena buat je lah. Kalau orang suruh saya buat, kalau tak suruh saya tak buat. That is my job scope. Itu scope kerja saya. Tapi
Kenapa saya ada extra value kat situ ialah bila saya menghadapi masalah, yang macam masalah tu kan masalah saya pun masalah kolej lah kena jawab. But what I did is saya try solvekan problem tersebut sedaya upaya saya. Okay, kenapa tujuan saya? Supaya saya tak nak saya punya bos pening kepala. Tapi is that enough? Tak, tu tak cukup. Ini ramai orang buat. Saya pun selalu buat. Saya pun ada masalah, saya selalu selesaikan. Tapi ini ramai orang tak buat. Ni saya nak bagi tahu yang selepas ni ramai yang tak buat dan ini yang merugikan. Dan tolong buat kalau dalam hidup awak, amalkan. Iaitu apa saya buat bila saya ada masalah dan saya tolong selesaikan, dan bukan masalah saya, masalah bos saya, tapi saya tolong selesaikan. What I did is I go and see my boss, pengarah, saya bagi tahu bos pengarah ke ataupun orang atasan saya. Saya bagi tahu kita ada masalah ni. Sekian puan. Ni puan, saya ni. Ini masalah ni. Bos parent datang dia tanya ni. So masa tu bos dah pening lah. Alamak tak terfikir pula. Aduh nak cakap apa pula ni. Aduh banyak aku dah lah banyak benda lagi aku nak fikir ni lagi. Alah kenapa? Tiba-tiba saya cakap. Saya cerita masalah A, masalah B, masalah C, masalah D. Tapi bos, saya dah handle lah. Yang A tadi saya dah selesaikan macam ni. Saya cerita pula apa cara, macam mana saya selesaikan. Okey, yang B pula macam mana saya selesaikan. C pula macam mana saya selesaikan. Nampak tadi bos dah pening kepala. Aku nak kena fikir. Tiba-tiba dia dapat dengar, dah selesai. Macam mana perasaan orang? Orang lebih appreciate. Berbanding awak selesaikan tapi awak diam. Ikhlas, tapi ini is the reality. When you dalam career, you kena highlight apa yang you buat. What is your contribution? Bukan untuk dapatkan ni, tapi nak bagi tahu I did this. Supaya awak dapat apa kata orang? Dia panggil pembalasan yang setimpal lah. Okay. So ingat kita bekerja ni bukan untuk suka-suka je. Kita kerja untuk beri nafkah macam saya lah, untuk keluarga dan sebagainya, untuk berhidup nasib keluarga. So saya akan target untuk cepatkan karier saya. So itulah antara yang saya boleh share dengan awak kan. So benda ni takkan awak dapat tahu kalau awak tak terlibat dengan pekerjaan dalam projek-projek. That's why jangan pandang remeh bila awak terlibat dalam AJK sebagai AJK. Ambil serius. Anggap this is a part of me yang saya akan buat nanti. Kalau saya kena buat project planning, so alah leceh lah project planning. Jangan. Datang ke satu sikap dalam diri awak. Project planning, I will face this. Apa yang saya kena belajar, saya belajar. Kalau saya boleh buka buku, saya buka buku. Okay, Google, tanya, tengok. Tanya orang, tanya pendapat orang, tengok macam mana orang lain buat dan sebagainya. That is the good attitude of great engineer. Okay, so the importance finally untuk tamatkan kita punya kelas ni. These are the importance of project planning. Antaranya ialah ini. Okay. Awak nak pastikan semua faktor telah diambil kira. Barulah kita boleh buat apa kata orang anggaran. Apa nak adjust sebelum berlaku sesuatu yang tak nak kita ingini. So penting lah untuk planning to ensure all task project are carefully considered. Okay, apa lagi? Yang ni boleh baca tapi saya akan skip. Saya fokus pada penting saja. Manage tools to evaluate its assess, define audience and develop project planning. Openly communicate with client to gain. Okay, untuk open communication with your client. Ini penting supaya tak ada masalah sebagainya. So kalau awak tak ada project planning yang bagus, awak nak communicate macam mana? Dia tak faham. Awak cakap dalam mulut je. So you kena ada project planning, kena ada kertas kerja, you kena ada saya kata semua macam tu lah. So senang untuk bincang. Skop perbincangan lebih jelas. Dan ini yang bagi saya yang kedua, yang paling utama yang dua ni. Iaitu untuk elakkan complication. Ingat saya kata tadi, complication ni dia macam domino effect. Kalau dia efek masa, dia akan efek dari segi bayaran. Kalau efek kesihatan, akan mengefekkan masa dan lain-lain. So dia akan balik-balik pada benda masalah tu, akan balik pada menyebabkan kegagalan projek awak tu berlaku. Dan to improve efficiency production, yang penting kita nak improvekan kita punya efficiency. So in the next week, kita akan tengok on scheduling. Ini awak boleh baca nanti. Kenapa projek ni saya dah cerita tadi secara tidak langsung. Apa awak boleh baca nanti, team weakness tadi, masalah gaduh dengan kumpulan. Lack of solid project, tak ada user input. Siapa yang nak buat ni, siapa yang nak buat? Okey, tak ada berapa ringgit nak bagi. Okey, so itu awak boleh baca. And next session kita akan tengok Gantt chart class. So nak tanya, engineer ada pangkat juga ke yang boleh naik? Yes, mestilah ada. So dia tak panggil engineer, dia panggil company. Apa company tu offer? Okey, mungkin ada junior engineer, ada senior engineer. But it doesn't dia tidak fix sebab kebanyakan company engineer dia bersifat
sedikit laissez-faire. Ada sedikit birokratik, maknanya dia ada pangkat-pangkat, position, tapi jarang. So lain company lain lah, tapi kebanyakannya birokrasi lah. Sebab projek besar-besar ni dia perlukan birokrasi. Kena ada standard procedure, kena ada siapa nak rujuk. Tapi biasanya ada senior engineer, ada junior engineer, senior engineer. Bawah junior engineer adalah draftman, ada site supervisor. Site supervisor, kalau dia tengoklah company apa. Kalau construction, kalau design lah. Kalau kadang-kadang ada company tu buat dua-dua, design and construction. Kemudian dia ada department pecahan, department construction, department design, department road and drainage, department earthwork, geoteknik, ada department. So tengok company sebesar mana. So tapi yang secara pukalnya dia ada adalah junior engineer, kemudian ada chief engineer ke ataupun chief supervisor ke, kemudian ada manager, kemudian ada manager pula, ada pecah-pecah lagi, manager apa, manager lah. Sorry, ada production manager, kemudian ada manager, production manager dulu, kemudian baru ada manager, kemudian ada director pula ada board of director. So director tak semestinya, biasanya director tak bukan seorang. Director ramai, 2, 3, 4 orang. So ada, nanti saya akan share seorang daripada yang saya kenal tentang macam mana perjalanan dia sebagai seorang civil engineer. Dia bestnya dia dah busil lah. Tapi dia ni nanti bekerja pada usia umur 37 tahun, dia berhenti bekerja. Berhenti yang bukan pension, dia kawan, dia dah berkaya raya, dah ada banglo, dah ada macam-macam rumah, dah pergi luar negara sebagainya. What next? What else dia nak kejar? Tapi dia ni memang ikut laluan. Dia ikut laluan bekerja. Dia tak pernah buka syarikat. Mana dia jadi pekerja yang bagus sehingga dia naik sikit, dan pada usia umur 30 tahun dia naik pangkat director. Dia kata dah selama 2 tahun dia sebagai director dan dia berhenti. Dah berhenti dan dia buat apa sekarang ni? Dia tak buat apa-apa pun. Sejak umur 30 tahun sampai lah sekarang dia relax kat rumah. Bukan relax lah, dia just tengok-tengok anak. Tapi anak dah besar sekarang kan. Dia bersuka-sukari lah. Kadang sebab sekarang KP dia tak adalah pergi melancong dan sebagainya. Tapi kalau tak, dia pergi melancong lah. Duduk Kanada 2 bulan, duduk UK 3 bulan. Bukan main 2 tak. Main 2 bulan, bulan-bulan, 3 bulan. Wak lu might be you. Tapi saya akan cerita macam mana hebatnya dia dalam kerjaya dia. So itu yang awak nak contohi. Tapi kalau awak nak lebih hebat, awak kena ada company sendiri, lagi hebat. Sebab atas dia pun dia hebat, tapi orang yang hire dia. So awak mungkin jadi orang yang hire tersebut. Tapi it's step by step. Okay, so ada lagi pertanyaan?